استودعك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih diberi peluang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pagi ini sekali lagi kita sama-sama untuk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pagi ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Dahsyatnya Sakaratul Maut, bab yang terakhir, yaitu bab merenung sejenak tentang kehidupan kita. Setelah kita telah membicarakan berbagai perkara di dalam menghadapi sakaratul maut, bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh berfikir, merenung seperti mana firman Allah Taala, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Merenung, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana renungan kita ialah bahawasanya satu ketika ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merenung, apakah kita dah buat persediaan ataupun hanya sekadar kita mendengar tanpa ada persediaan. Kadang-kadang kita ni dah balik baru nak menyesal. Maka renung itu perlu, kata alim ulama. Merenung itu sangat diperlukan untuk kita bersedia untuk mencari persediaan, mencari bekal sebelum kita nak balik. Sebab kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bahawa manusia itu terbahagi kepada 4 golongan. Golongan yang pertama, kata Imam Ghazali, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nakkan kebahagiaan dunia pun nak, kebahagiaan akhirat pun nak. Maka dua-dua kebahagiaan ini kita naklah. Maka apa persediaan kita untuk nak bahagia di dunia? Apakah persediaan kita nak bahagiakan akhirat?
Kalau hanya mengharapkan kebahagiaan tanpa ada usaha, ini perkara yang mustahil. Maknanya nak bahagia di dunia, nak bahagia di akhirat, maka ada usaha. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ialah sengsara di dunia, bahagia ke akhirat. Atas dunia teruk, susah, hidup derita, mudah-mudahan kat akhirat bahagia. Ini golongan yang kedua. Atas dunia teruk hidup, melarat hidup, sengsara hidup, susah, tapi bahagia kat akhirat. Atas dunia tak pandang sangat dia. Yang dia reka ialah mencari bekal untuk akhirat. Sehingga kan di dunia ini dia sengsara, tapi di akhirat dia bahagia. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, celaka di dunia dan juga celaka di akhirat. Ini malang sungguh ni tuan-tuan kan. Atas dunia pun celaka, akhirat pun celaka. Dua-dua tak ada bahagia. Kalau salah satu pun okey lah. Maknanya sengsara kat dunia, akhirat bahagia, alhamdulillah. Ini dua-dua, dunia pun tak ada, hidup derita, akhirat pun sama. Kata Imam Ghazali, dua-dua celaka. Dunia pun celaka, akhirat pun celaka. Dunia sengsara, akhirat pun sengsara. Dunia tak ada apa, balik akhirat pun tak ada apa. Atas dunia pun tak ada bekalan, kat akhirat pun tak ada bekalan. Ini kata Imam Ghazali, malang sungguh golongan manusia. Dan yang keempat, kata Imam Ghazali, bahagia di dunia tapi sengsara ke akhirat. Dunia seronok sangat. Macam orang bukan Islam lah tuan-tuan kan. Atas dunia mewah sungguh hidup. Orang bukan Islam, kaya-kaya hidup atas dunia. Tapi ke akhirat nanti sengsara. Dan kerana kekufuran. Jadi kita ni diberi pilihan untuk memilih 4 perkara ini. Nak pilih yang mana tuan-tuan? Kita nak pilih yang mana? Nak pilih bahagia dunia, bahagia akhirat? Nak pilih sengsara dunia, bahagia akhirat? Pilihan di tangan kita. Kalau rasa nak pilih bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ada jalan. Nak sengsara di dunia, bahagia akhirat juga ada jalan. Nak celaka dunia, celaka akhirat juga ada jalan. Nak celakanya, bahagianya di dunia, celakanya di akhirat juga ada jalan. Pilihan di tangan kita. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, 3 perkara tidak akan diperolehi dengan 3 perkara. Kaya dengan berkhayal. Apa? Ini payah kan? Kaya. Kalau aku kaya, tak ada habis kalau kaya. Bila nak kaya kan? Ni kalau kaya. Kalau aku kaya, tapi duduk tidur baik, tak ada usaha, tak ada apa, bahayalah kalau aku boleh kaya macam dia tu lah kan. Oh, ada lah berbilion duit aku, harta aku. Bila kan? Ni kalau. Ni kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak, 3 perkara ni tak akan diperolehi dengan 3 perkara. 1, nak kaya dengan cara berkhayal. Tak mungkin. Berangan tak habis-habis. Duk kat mana pun berangan, duk kat mana pun berkhayal, nak jadi kaya. Ni kata Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, kata tak mungkin ni berlaku. Tapi tak tahu lah aku berkhayal jadi kenyataan, tak tahu lah kan. Khayal. Sebab kalau mimpi jadi kaya tu, ya, mimpi jadi kaya kan. Sampai buat filem lah kan. Jutawan fakir kan. Tapi mimpi lah. Daripada fakir, mimpi jadi kaya. Itu tak heran kan. Ni realiti, berkhayal tapi kaya. Sebab ini yang sebut ni sahabat Nabi ni. Kan? Itu yang pertama, dia kata takkan berlaku begitu. Yang kedua, menjadi remaja dengan bersolek.
Dan kita dah tua, nak mudakan dengan cara bersolek ni. Tak mungkin. Dia tak boleh jadi muda tuan. Umur dah 70 bersolek. Uish. Nampak muda lagi. Dia nampak muda tapi tuanya takkan hilang. Itu jangan risau. Dia bersolek tuan-tuan, nampak muda. Umur 70 jadi 30. Dia nampak ya tapi hakikat dia tetap 70. Jangan perasan lah tu. Orang pun puji. Uish, nampak muda lah. Nampak muda, memang nampak muda. Buat kita lagi berhayat, lagi kita lupa Allah Ta'ala. Bila orang kata muda tu, uish, tuan berapa umur dah tuan? Dah 70. Nampak macam 40. Kita boleh macam, ya kau? Saya makan jaga, dia mula makan jaga, tidur jaga, kan? Semua jaga. Dia tak perasan tu 70 tu nak habis dah tu. 70 tu makna nak habis dah. Tak kisah dah nampak muda ke apa ke. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dia takkan berlaku walaupun dengan solekan yang mahal, alat yang mahal, juru solek yang pakar, dia takkan mengubah umur kita. Dia takkan mengubah tuan-tuan. Kau tahu alat solek ni berapa dia kata? Alat solek aku ni, make up aku ni dekat 3,000 tau. Ni yang conteng-conteng ni jadi nampak muda ni, dia takkan merubah jadi muda. Macam maknya lah, make up lawa dia takkan jadi perempuan, tak sadar agak. Tapi orang tengok dia macam perempuan. Dia lelaki. Satu benda yang dia tak boleh ubah ialah suara dia. Punya cantik dia, suara tak boleh ubah. Yang lain semua dia boleh ubah. Tuan-tuan tengok maknya tak? Maknya bapuk lah. Lelaki jadi perempuan, semua dia boleh ubah. Bentuk tubuh badan, muka, lagi lawa pada perempuan pun boleh. Tak ada masalah. Cuma tang suara. Puahlah dia kepit suara tu. Pernahlah dulu kan masa operasi tangkap dia orang ni. Bukan tangkap nak penjara, tak ada. Nak tangkap, nak himpunkan dia dekat masjid ni, nak brainwash balik semula supaya dia berubah, dia tak kan. Sambil lari tu pun dia boleh cakap. Nak cari rezeki pun susah. Gitu. Dia cari rezeki dengan cara tu kan. Dia cari rezeki dengan cara tu. Sambil berlari kan. Sambil berlari suara keluar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dia takkan boleh merubah dengan cara itu. Dengan solek itu dia boleh jadi muda, itu mustahil. Kemudian dia kata apa? Yang ketiganya ialah kesihatan dengan ubat-ubatan. Sebab apa disebutkan kesihatan dengan ubat-ubatan? Semahal mana pun dia kata, ubat yang kita beli, jika Allah belum mengizinkan akan sembuh, tentunya ubat itu tidak akan memberi kemanfaatan kepada kita. Dia tak boleh kan? Sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ikhtiar aja. Kita jangan anggap dengan ubat yang mahal ini aku boleh sembuh. Dengan ubat yang mahal ni aku boleh elok. Tak boleh begitu. Mustahil ada. Sebab itu tuan-tuan pergilah jumpa doktor pakar pun ya. Pergilah. Kita pun boleh doktor pakar. Tapi kadang meninggal juga dia. Nak meninggal juga dia. Dikelilingi doktor pakar pun dia meninggal lah. Saya sembang apalah. Kau bawa lah pergi jumpa doktor pakar. Tu usaha je lah. Masuk semalam kena 13,000. Lepas tu meninggal. Kalau masuk hospital kerajaan tak kena RM1 dia. Meninggal tak apa lagi lah. Ni masuk swasta, elok je masuk, pak meninggal. Kena bayar 13,000. Silap lah aku tak hantar dia kat hospital tu pun tak apa. Hantar pun meninggal juga. Sebab kena ingat
Yang menyembuhkan Allah Ta'ala, bukan manusia. So itu kita berusaha je tuan-tuan sekadar. Jangan lebih kepada kita yakin sungguh. Kau bawa pakar lah. Kalau pakar kan boleh baik ni. Kalau pakar, nanti dulu Tuhannya mana, Allahnya mana. Usaha silakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau dah berlebih-lebihan, nanti kita lupa Allah. Itu punca dia. Contohlah tuan-tuan kan, kita nak pergi berjalan ni, kita kunci rumah kita. Kunci rumah ni bukan takat satu tau. 3 mangga di bubuhnya. Atas, tengah, bawah, mangga. Pasang CCTV, pasang alam, semua siap. Agak-agak ingat tak Allah Ta'ala lagi kata. Agak-agak ingat Allah Ta'ala tak kata. Ingat tak? Lupa dah Allah Ta'ala sebab kita dah kunci 3 mangga, bukan solek yang kecil tu. Ini kalau 7 solek tu kat orang pun mati tu. 3 solek, atas, tengah, bawah. Alam lagi, CCTV lagi. CCTV kita boleh connect dengan telefon pula. Kat mana pun boleh tahu lah, nampak rumah kita. Hebat canggih. Orang pun tanya, rumah kunci dah? Punya rumah. Kalau dapat kat dia masuk, tak tahu lah rumah. 3 solek aku bubuh. Alam lagi, CCTV. Kok dapat kat dia masuk, memang terror dia. Tu kita punya ayat kan. Sebab apa? Tuhan dah tak ada kat kita dah tu. Dia tak ada dah. Dah tak ada dah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dah tak ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' pun dah tak ada Ustaz. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah pun tak ada. Yang ada apa? Yang ada 3 mangga aku bubuh, alam lagi, CCTV lagi. Mana Allah Ta'ala? Allah Ta'ala dah tak ada, dah habis. Penyerahan pada Allah Ta'ala ada lagi ke? Tok, ada lagi? Tak ada dah Tok. Semua pada makhluk kena. Lepas tu orang pun masuk rumah. Walaupun dah buat macam tu, dapat ke orang masuk. Tu yang tak boleh terima takdir. Boleh terima? Tak. Aku pun pelik tu. Macam mana dia boleh dapat masuk? Sampaikan tak ada keluar dekat telefon aku, CCTV aku. Memang pandai betul lah dia ni. Habis dah Tuhan semua. Allah Ta'ala tu dah tak ada dalam jiwa dah habis. Dah keluar. Inilah punca dia. Tak salah berusaha kunci, silakan. Tapi jangan berlebih-lebihanlah. Sebab akibat dia, kita lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggantungan kita kepada Allah hilang. Kita bergantung sepenuhnya kepada makhluk yang tinggal. Tuan-tuan, tak ada habis dengan Tuhan. Yang ni dia kata jangan melampaui batas ni. Makan ubat, silakan nak makan ubat. Nak jumpa doktor, silakan jumpa doktor. Selebihnya serah pada Allah. Sebab yang menyembuhkan, yang mengelokkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nak menjaga, yang boleh memberikan keselamatan, Allah Ta'ala, bukan makhluk. Sebab itulah kata Abu Bakar As-Siddiq, janganlah kamu fikir bahawasanya dengan ubat yang mahal itu mampu menyembuhkan kamu. Nanti dulu. Sebab itu dia suruh renungkan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita kena renungkan, bahawasanya kita ni nak balik bertemu Allah. Apa persediaan kita, apa bekal kita nanti sewaktu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab tak ada benda pun yang ikut kita pun. Kan yang menemankan kita pun ada yang takat nyawa ada je di teman kita, ada takat kubur ya kita. Ada tu sampai ke masyar lah di teman kita kan. Takat waktu ada nyawa ni di teman lah kita, dah tak ada nyawa so tak ada di teman kita dah kan. Apa dia yang takat nyawa ada je? Harta kita tu takat nyawa kita ada ni je yang di teman kita bersama kita. Ke mana kita ada harta, kita nak harta. Pasal ada nyawa ni lah. Meninggal besok tak ada, dia nak ikut kita gitu. Orang lain lah punyakan pula. Ada takat sampai kubur je tuan-tuan. Sampai kubur dia pun balik ahli waris kita ni, takat sampai kubur je lah. Macam kita lah tuan-tuan kan. Takat sampai kubur je lah. Kalau dia meninggal, sampai kubur je lah yang kita hantar. Lepas tu kita balik lah, takkan tunggu kat kubur kot. Habis-habis pun sedih. Sedih lah sebulan. Kan? Sedih bukan dia pergi pun. Sedih memikirkan kita ni. Siapa lah nak uruskan kita ni. Makan minum kita. Masak kita. Dah biasa orang rumah uruskan kan. Dah biasa pakaian kita. Makan kita. Semua orang rumah uruskan. Tiba-tiba meninggal tuan-tuan. Sedih tu pasal apa? Macam mana lah aku nak makan nanti ni. Siapalah nak masakkan untuk aku. Sedih lalu. Dah dapat baru hilang dah sedih tu. Tak, kalau dah dapat baru sedih lagi kan. Dapatlah yang baru kan. Mudahlah sikit. Agak-agak sedih dah lagi agak. Ada tak sedih lagi agak? Kan? Yang meninggal umur 70. Dapat yang baru 35. Agak-agak ada sedih tak? Tak ada dah sedih tu, dah habis dah sedih tu. Sebab dah ada yang nguruskan kita, yang dah ada dah macam biasa balik. Tak ada lah sedih tu, mana ada sedih lagi. Sedih tu hari tu pasal siapa nak ngurus makan minum pakaian kita. Biasa kita diuruskan. Kita balik dah siap atas meja. Lauk dah terhidang, nasi dah siap. Tinggal seluk, silap-silap dia nyelukkan. Dia selukkan di tuang air. Kita dah macam raja kan. Tiba-tiba tak ada dah benda tu. Sedih lah kita. Dapat yang baru, ada lah yang sedih dia. Cuba dia dapat yang muda, baru. Lepas tu tanya dia, sedih gitu kan? Nak sedih apa lagi? Kita tak ada dah sedih dah. Tak ada dah sedih dah. Sebab nak ada. Ambil tak sedih ke orang rumah meninggal lagi tu? Hari tu sedih lah. Dah tak ada. Mana sedih dah? Dah ada pun. Dah ada pengganti. Mana sedihnya? Kalau ada pengganti pun sedih juga tu, biar betul-betul sedih tu. Kan? Dah dapat muda baru sedih kat lagi. Kenapa kan? Ini dah baru dah Ustaz. Kenapa sedih lagi? Sedih kan nak mikir yang lama dulu ni. Payah lagu tu. Tapi tak tahulah kalau ada tak yang sedih. Jadi itu sebab ulama kata renungkanlah. Marilah kita merenung sejenak bahawasanya apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, untuk kita lebih semangat untuk kita beramal saleh. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, dia kata dalam dunia ini tak ada seorang pun manusia melainkan dia ni sebagai tetamu dan hartanya merupakan pinjaman. Kena ingat, kita tetamu dia. Harta pinjam dia. Satu saat, satu ketika tetamu dia akan balik juga lah. Dia akan tinggalkan rumah tu. Kan? Dan harta pinjaman pun satu saat dia kena kembalikan balik lah. Nama pun pinjam kata Ibnu Mas'ud. Jadi kena sedar diri, aku ni tetamu yang pasti meninggalkan tempat bertetamunya aku. Ini kata Ibnu Mas'ud, satu saat, satu ketika kita ni sebagai tetamu, satu ketika, satu saat kita akan meninggalkan tempat bertetamu kita ni. Kita akan tinggalkan tempat bertetamu kita ni. Nak tak nak, tak payah kena halau pun, kita akan tinggalkan tempat bertetamu. Kita pergi rumah orang sebagai tetamu, takkan nak duduk situ terus menerus. Satu ketika, satu saat, 3 hari, sebulan,
pasti akan balik meninggalkan tempat. Kita duduk atas dunia ini, kata Ibnu Mas'ud, hanyalah sebagai tetamu yang satu hari nanti kita tinggalkan tempat bertetamu kita. Dan segala yang kita pinjamkan akan dikembalikan kepada peminjam itu. Ya, dikembalikan tuan-tuan. Ambil takkan nak simpan barang pinjaman. Satu saat kita balik, nak ambil balik hak engkau. Ya Allah, kau bagi pinjam, ambillah balik. Tengoklah mana yang cacat, mana yang rosak, mana yang kena ganti. Waktu itu tuan-tuan, rupa-rupanya pinjaman kita ini akan disiasat balik semula. Aku bagi pinjam dulu elok, kau pulang ni tak elok, kau bertanggungjawab nanti. Bila? Setelah kau balik bertemu aku. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat setiap apa yang kita ada hari ni, kita ni sebagai tetamu, kemudian kita hanya diberi pinjam. Tetamu tetap akan balik meninggalkan tempat bertetap. Pinjaman tetap akan dikembalikan. Cuma setelah dikembalikan, dia akan ditengok semula, dia akan ditanya. Bila aku bagi pinjam, hello, kenapa jadi macam ni? Apa yang kita nak jawab nanti depan Allah? Aku bagi pinjam dulu masa yang berharga, aku dah bagi tahu dah, ni barang berharga tahu. Masa ni aku bagi pinjam. Nah, gunakan elok-elok masa yang aku bagi ni. Sebagai modal kau nanti untuk duduk atas dunia ni, tempat kau bertetamu ni. Manfaatkan masa 60 tahun ni, 50 tahun ni. Manfaatkan betul-betul. Tapi sayang kita atas dunia ni, masa bagi kita tak penting. Akhirnya kita buang. Tahu-tahu balik bertemu Allah. Balik bertemu Allah, Allah tanya, kemana kau gunakan modal itu? Apa kau buat? Tak ada kau orang ingatkan kau. Tak ada kau orang pesan. Bagi tahu, jangan bazir-bazirkan modal. Jangan buang-buang modal. Ada orang bagi tahu tak? Ada. Kenapa kau tak dengar hari itu? Hari ini aku tanya, kata Tuhan. Tuhan bersebut dalam Quran kan? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Semua ni aku tanya. Sebab tu barang pinjaman, aku kena tanya lah. Apa kau buat hari itu? Kau gunakan untuk apa? Yang sesingkat itu yang aku bagi pun kau tak boleh manfaatkan. Kalau aku bagi lama lagi teruk. Sebegitu banyak aku bagi ke engkau pinjaman, kau tak manfaatkan, engkau tak hargai pemberian aku. Apa nak jawab nanti depan Allah? Ketika mana kita dihimpunkan di satu tempat namanya masyar nanti, tuan-tuan. Apa nak jawab? Tak ada satu pun makhluk yang tertinggal. Tak ada, tuan-tuan. Tiupan sangkakala yang kedua itu, ada ulama kata tiupan sangkakala ni 3 kali. Ada kata 2 kali. Dalam riwayat kata 2 kali, ada riwayat kata 3 kali. Kali pertama tiup bagi hancur lah. Kali kedua bagi pensan. Kali ketiga hidupkan balik. Terkejut, pensan habis semua. Kali yang ketiga tu ditiup baru hidup balik. Itu ulama kata lah. Ada kata 2 kali ya. Tiupan menghancurkan, tiupan yang menghidupkan. Berapa jarak dia? Dalam hadis kata 40. Abu Hurairah ditanya 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun? Abu Hurairah kata aku tak tahu. Yang dia sebut 40 je. Yang dia aku tak tahu. Bila kiamat tu aku tak tahu. Tapi antara 2 tiupan sangkakala ni dia kata 40 jarak dia. Tak tahu lah 40 hari ke 40 tahun. Tiup-tiup tu dah bangkitlah kita. Cantumlah susuk tubuh badan kita. Semua tulang belulang terbalik semula, darah terbalik semula menjadi susuk tubuh manusia. Nah, berjalanlah kita menuju ke padang mahsyar.
dalam keadaan dia kata bertelanjang. Aisyah tanya Nabi, macam mana telanjang tak malu kau? Waktu tu tak ada masa nak tengok orang. Waktu tu kita sibuk dengan buku amalan kita masing-masing, catatan amalan masing-masing dalam keadaan takut. Tak berani nak tengok orang lain. Duk sibuk macam mana bahagian aku ni, keadaan aku ni. Masing-masing tuan-tuan. Tuan-tuan, nanti kita akan lalui semua ini. Disebut dalam Al-Quran. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, dia tanya balik semula, nanti ni barang pinjaman, apakah kau guna untuk berpoyo-poyo dengan kenikmatan yang aku bagi ni sampai kau lupa aku? Semua tu akan ditanya. Inilah kata Ibnu Mas'ud, merenung setiap apa yang kita peroleh hari ini, bahawasanya kita tetamu, barang pinjaman, semua ini menjadi persoalan kita bila balik bertemu Allah. Kemudian disebut juga oleh Al-Hasan, kata sebaiknya setiap mukallaf seringlah mengingati kematian. Takutlah dia dengan perkara itu, sebab dengan takutnya itu, dengan sering ingat itu, dia akan lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita terenung, bila kita takut, bila kita senantiasa ingat kita akan balik bertemu Allah, maka kita sentiasa memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah renungan-renungan yang disebutkan tuan-tuan oleh ulama, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti bahawasanya satu saat, satu ketika kita ni semuanya akan balik bertemu Allah, semuanya akan diperhitungkan, semuanya akan dikira. Masing-masing waktu tu tak ada berkesempatan melihat kawan, lihat isteri, lihat anak, semua tak ada kesempatan. Tak ada. Masing-masing memikirkan hal masing-masing. Tuan-tuan, nasib aku bagaimana? Nasib aku tak sempat nak tanya Ji, macam mana nasib Haji? Haji okey ke? Tak ada. Tak sempat. Semua dalam keadaan takut. Tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila? Nanti di satu padang namanya Yaumul Masyar. Pada hari itu dia kata tiap-tiap seorang akan mendapati apa saja kebaikan yang dikerjakan, dibentangkan kepadanya surat-surat amal. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukumullahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad. Ingatlah di mana hari itu tiap-tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakan, sedia dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalnya, dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakan ketika itu, tiap-tiap bersalah ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amal yang jahat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya, dan ingat juga Allah amat belas kasihan kepada hamba-hambanya. Tuhan kata, kau kena ingat akulah yang amat dahsyat seksa dia, aku jugalah yang amat belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Jadi kita atas dunia ni masa diberi peluang untuk kita beramal ibadat, duduk di darul amal, maka kita beramallah. Jangan sampai kita dah balik nanti duduk di darul jaza. Sekarang tengah duduk di darul amal, rumah amal kena beramal. Darul jaza dah tak sempat dah nak buat apa. Darul jaza hanya tunggu aja balasan, tunggu aja hukuman, tunggu ajalah kenikmatan. Sebab namanya darul jaza, rumah tempat diberi pembalasan. Sebab itu dia kata, ada orang yang kadang-kadang atas dunia ni dia lupa, akhirnya di akhirat baru dia tersedar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala suruh kita sentiasa merenung bahawasanya kita ni sebagai tetamu, kita ni sebagai barang pinjaman. Tetamu akan kembali meninggalkan tempat bertetamu,
pinjaman tetap akan dikembalikan kepada yang meminjam, maka kita lepas itu akan dipertanggungjawabkan. Maka sebelum kita dipertanggungjawabkan, perkemaskanlah diri kita ni dengan amal ibadah, dengan amal-amal soleh, semuanya nanti mudah-mudahan kita itu selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ini tuan-tuan renungan yang disebut dalam akhir kitab Dahsyatnya Sakaratul Maut. Tujuan ulama ni menulis kitab ini, dia kata apa? Hanyalah untuk mengingatkan kita supaya kita sentiasa merenung bahawa semua yang diceritakan itu akan kita lalui bila mana kita telah meninggal dunia dan akan duduk di rumah namanya Darul Jaza, tempat pembalasan, tempat pengakhiran kita. Sama ada keputusannya baik ataupun keputusannya tak baik, sama ada lulus ataupun gagal, nanti tunggu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh kita sentiasa beramal soleh, buat ibadat sekecil mana pun amal ibadat yang kita buat. Kita kena buat, kita mesti buat, sebab kita mesti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah di lain waktu kita sambung lagi. Kitab ini telah pun habis, kitab Dahsyatnya Sakaratul Maut. Buatlah persediaan sebelum kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu, mudah-mudahan